المدينة مرحبا يا خير دار. طلع النور المبين نور خير المرسلين، نور أمن وسلام، نور حق ويقين. سقه الله تعالى رحمة للعالمين، فعلى البر شعاع وعلى البحر شعاع. البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. مرسل بالحق جاء نطقه وحي السماء، قوله قول فصيح يتحدى البلغاء، فيه للجسم شفاء، فيه للروح دواء. أيها الهادي سلاما مع القرآن البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. جاءنا الهادي البشير مطلق العاني الأسير، مرشد الساعي إذا ما أخطأ الساعي المسير. دينه حق صراح، دينه ملك كبير. هو في الدنيا نعيم وهو في الأخرى متاع. البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. هات هدي الله هات يا نبي المعجزات، ليس للات مكان ليس للعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala
dengan taufik daripadanya dan izin daripada Allah, kita dapat sama-sama berada pada pagi ini untuk kita menambung lagi pembacaan dan kajian kita daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Pertamanya mohon maaflah kerana ada masalah teknikal sedikit. Kita start lewat sikit ya. Jadi tanpa membuang masa, anda rasa kita dah boleh mulakan. Kita berhenti pada sebelum ini pada muka surat 307 pada Al-Babur Rabi', bab yang keempat, Fima Azharullah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Qala al-babur rabi'u fima azharahu Allah ta'ala ala yadayhi minal mu'jizat. Bab yang keempat pada perkara yang Allah Ta'ala zahirkan kepada baginda Nabi daripada mu'jizat. Wa syarrafahu bihi minal khasaisi wal karamat. Dan Allah Ta'ala muliakan baginda daripada khususiyah dan juga kemuliaan. Qala al-muallif rahimahullah. Hasbul muta'ammili hasbul muta'ammili an yuhaqqiqa anna kitabana hadha lam najma'hu limunkirin nubuwati nabiyyina sallallahu alaihi wasallam wala li ta'inin fi mu'jizatihi. Katanya hasbu muta'ammil an yuhaqqiqa, cukuplah kepada orang yang memerhatikan bahawa dia tahqiq dan dia yakin, dia dapat ketahui bahawa kitab kami ini tidak kami himpunkan bagi tujuan kepada mereka yang mengingkari kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala li ta'inin fi mu'jizatihi, dan kitab kami ini bukan dibuat kepada orang yang mencela dan juga menolak bagi mukjizat Nabi. Fanahtaju ila nasbil barahini 'alaiha, lalu kami berhajat untuk mendatangkan dan menegakkan dalil di atasnya. Wa tahsini hauzatiha, dan menjaga sempadannya. Hatta la yatawassalul muta'inu ilaiha, sehingga tidak dapat sampai kepadanya oleh orang yang mencelanya. Wa nadhkura syurutal mu'jizi, dan kami menyebut syarat-syarat al-mu'jiz wa tahaddi wahdaha, syarat-syarat i'jaz, sifat melemahkan mukjizat itu dan juga cabaran yang datang itu semata-mata. Wa fasada qawli man abtala naskha syara'i, dan batilnya perkataan mereka yang menafikan berlakunya penasakhan syariat. Waraddahu, dan tak perlu kami untuk menolaknya. Bal allafnahu li ahli millatihi, bahkan kami tulis kitab ini kepada orang yang dalam agama dan juga dalam millah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Qadhi pada awal muqaddimah ini menyatakan bahawa kitab yang baginda menceritakan tentang baginda Nabi SAW ini, kitab ini yang beliau susun ini ditulis ialah untuk kepada orang yang beragama Islam, orang yang yakin dan berada dalam millah Nabi SAW, bukan kepada golongan-golongan yang tak percaya kepada mukjizat atau mengingkari kerasulan, mengingkari berlakunya mukjizat itu bukan. Mulabbina li da'watihi, yang menyahut kepada seruan Nabi. Al-musaddiqina li nubuwatihi, yang membenarkan kenabian Nabi. Jadi asal penulisan kita ini ialah tujuannya kepada orang yang dah ada keyakinan kepada tauhid, kepada Rasulullah sebagai Nabi itu. Jadi kitab ini bukan tujuan maknanya untuk membincangkan tentang wajah i'jaz, wajah kenabian dan kerasulan Nabi secara khusus, bukan. Ini kepada orang yang dah ada iman dalam hati mereka,
yang telah berada dalam millah, dalam agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna ta'kidan fi mahabbatihim, supaya menjadi peneguhan kepada kecintaan mereka kepada Nabi, wa man mata li a'malihim, dan mengembangkan bagi amalan-amalan soleh mereka, waliyazdadu imanan ma'a imanihim, supaya bertambah lagi keimanan di atas keimanan yang sedia ada. Jadi pada awal ini Qadhi Iyad menekankan dan menceritakan tentang prinsip itu dulu. Wa niyyatuna, dan niat kami, matlamat kami, an nathbuta fi hadzal babi ummahati mu'jizatihi, kami nak sabitkan, nak letakkan pada bab ini asas atau perkara-perkara besar daripada mukjizat Nabi, wa masyahira ayatihi, dan tanda-tandanya yang paling masyhur, litadulla ala 'izami qadrihi 'inda rabbih, untuk menunjukkan besarnya kedudukan baginda Nabi di sisi Tuhannya. Wa ataina minha bil muhaqqaqi was sahihil isnad, dan kami datangkan daripada mukjizat-mukjizat dan tanda itu athar dan juga perkara yang telah ditahqiq dan juga sahih sanadnya. Wa aktsaruhu mimma balaghal qat'a, dan kebanyakannya telah sampai darjat al-qat'a, darjat qat'i yang tidak dapat ditolak lagi. Au kada, ataupun hampir sampai kepada darjat al-maqtu' al-qat'i. Perkara qat'i ini ialah perkara yang tidak dapat disangkal. Wa adafna ilaiha ba'da ma waqa'a fi masyahiri kutubil a'immah, dan kami tambahkan lagi kepadanya beberapa perkara yang telah terdapat dalam kitab-kitab para imam yang masyhur, kitab-kitab yang masyhur daripada para ulama-ulama Islam. Wa idza ta'ammala al-muta'ammilu al-munsifu, apabila orang yang memerhatikan itu memerhatikan secara insaf, ma qaddamnahu, apa yang telah kami dahulukan sebut, min jamili atharihi, daripada baiknya athar Nabi ini, apa akhlak Nabi, apa peninggalan dan juga perlakuan Nabi, wa hamidi siyarihi, dan terpujinya kelakuan Nabi, wa bara'ati ilmihi, dan tingginya ilmu Nabi, wa rajahati aqlihi, dan tajamnya akal Nabi, wa hilmihi, dan Nabi hikmatnya Nabi, wa jumlati kamalihi, dan jumlah kesempurnaan Nabi, wa jami'i khisalihi, dan segala sifat-sifat mulia Nabi, wa syahidi halihi, dan juga bukti daripada hal keadaan Nabi, wa sawabi maqalihi, dan benarnya pada perkataan Nabi, wa idza ta'ammala al-muta'ammilu lam yamtari, jawab kepada Iza, nescaya tidak akan ragu-ragu, fi sihhati nubuwatihi, pada benarnya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sidqi da'watihi, dan pada benarnya dakwaan Nabi, wa qad kafa hadza ghaira wahidin fi islamihi, dan memada, ini telah memada ghaira wahidin fi islamihi wal imani bihi, bukan seorang sahaja pada menjadikan seorang itu Islam ataupun beriman, cukup dah. Ramai dah daripada kalangan-kalangan orang yang berada pada zaman Rasulullah melihat perkara itu, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farawaina 'ani Tirmidzi wa Ibn Qani'in wa ghairihima bi asanidihim, kami riwayatkan daripada Imam Tirmizi dan Ibn Qani' dan selain daripada mereka dengan sanad mereka, anna Abdullah ibn Salam ni seorang daripada sahabat Nabi yang asal daripada keturunan Bani Israel, serta dia ini ahbar, daripada ahbar, dia itu habrun minal yahud, dan keluarganya keluarga pendeta-pendeta Yahudi, mana orang yang belajar Alkitab, kitab yang terdahulu. Kata beliau, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madinah, apabila Rasulullah sampai ke Madinah, ji'tuhu li anzura ilaih, aku datang untuk melihat kepada Nabi ni. Falamma stabantu wajhahu, apabila nyata dan jelas wajah Nabi,
jelas aku melihat wajah Nabi, araftu anna wajhahu laisa biwajhil kadzab. Aku dapat tahu bahawa muka ini bukan muka orang yang menipu. Dengan semata dia melihat wajah Nabi, dia telah dapat bukti kerasulan Nabi, kenabian Nabi. Ini bukan orang menipu. Kadang-kadang menipu ni boleh nampak pada muka. Apabila sifat itu menjadi sajiyah, menjadi fitrah pada seseorang, kadang-kadang sifat yang di dalam tu akan zahir pada luaran sehingga orang tu ternampak pada mukanya. Haddatsana bihil qadhi asy-syahid Abul Ali rahimahullah. قال حدثنا أبو الحسين الصرافي وأبو الفضل بن خيرون وعن أبي يعلى البغدادي عن أبي علي السنجي عن ابن محبوب عن الترمذي قال حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب حدثنا عبد الوهاب الثقفي ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي ويحيى بن سعيد عن عوف ابن أبي جميلة الأعرابي عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن سلام الحديث. Ini riwayat dalam kitab Imam Tirmizi menceritakan tentang perkataan Abdullah bin Salam tersebut. وعن أبي رمثة التيمي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي. Aku datang kepada Nabi bersamaku ibnun li, anak kepadaku. Fa'urituhu, lalu aku perlihatkan kepada anakku Nabi SAW. Falamma ra'aituhu qultu, apabila aku melihatkannya, maka aku berkata, hadza nabiyullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi Allah. Jadi budak kecil yang mana hatinya masih jernih, bersih. Bila dia nampak, dia kata ni Nabi. Allah Ta'ala pertuturkan dia dengan apa? Dengan sebab ya, orang budak-budak ni dia boleh nampak kerana dia ni masih tidak dikotori oleh dosa-dosa ni, kadang dia nampak, dia kata ni Nabiullah ini sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa rawa Muslimun wa ghairuhu anna Dhimadan lamma wafada alaihi faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata kepada Dhimad ini, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini okey. Jadi apabila datang kepada Nabi SAW, Nabi SAW khutbah. Nabi berkhutbah. Dengan khutbah ni lah, ini yang biasa kita dengar lah. Ni antara lafaz khutbah yang Nabi SAW sebut. Dia kata sesungguhnya pujian itu milik Allah. Kami puji dan kami memohon pertolongan. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Tuhan berikan hidayat, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Wa man yudlil fala hadiyalah, barang siapa yang Allah sesatkannya, maka tiada orang yang dapat memberi hidayat kepadanya. Dan aku nak saksi tiada Tuhan kecuali Allah semata-mata yang esa, tiada sekutu baginya, dan Nabi Muhammad itu hamba-Nya dan rasulnya. Qala lahu, lalu Dhimad ini berkata pada Nabi, a'id alayya kalimatika haula, ulang balik perkataan yang kau sebut tadi. Falaqad balagna qamusal bahri, sungguhnya perkataan itu sampai kepada dasar laut. Balagna qamusal bahri, makna perkataan itu perkataan yang perkataan yang begitu tinggi, sehingga kan maknanya itu seumpama dalamnya laut. Hati yadaka ubayyaka. Lalu Nabi SAW kata, bawa datang tangan kamu itu, aku nak berbai'ah dengan kamu. Jadi orang tadi nak bai'ah dengan Rasulullah SAW kerana lihat kepada fasahah dan juga
bahasa yang Nabi gunakan itu tingginya dan jelasnya daripada itu tanda kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hulurkan tangan kamu ya Rasulullah, katanya aku nak berbai'ah dengan kamu. Wa qala Jami' ibn Shaddad kana rajulun minna yuqalu lahu Tariq. Jami' ibn Shaddad mengatakan ada seorang lelaki di kalangan kami namanya Tariq. Fa akhbara annahu ra'a an-nabi. Lalu dia menceritakan bahawa dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Fa qala hal ma'akum syai'un tabi'unahu? Adakah apa-apa bersama kamu barang yang kamu nak jual? Qulna hadzal ba'ir. Katanya adalah unta ini. Qala bikam, dengan berapa? Qulna bikadha wa kadha. Wasqan minat tamri. Wasqan minat tamri. Harganya bergian-gian wasak. Wasak ni timbangan, satu unit timbangan. Jadi ini disebutlah harganya sekian-sekian bayaran daripada tamar. Tamar ni antara barang makanan yang orang guna untuk urus niaga jugalah ahli Madinah ni. Maka fa'akhadha bi khitamihi. Maka dia pun pegang tali unta itu. Wasara ilal Madinah. Maka berjalanlah dia bawa balik ke Madinah. Okay. Fakulna bi'na min rajulin la nadri man huwa. Kami beli ni daripada seorang lelaki, kami tidak tahu siapa dia. Wa ma'ana dha'inah. Bersama kami ada dha'inah. Dha'inah ialah apa nama ini? Perempuan. Kami ada perempuan. Faqalat, kami bawa bersama kami perempuan. Faqalat ana dhaminatun li thamanil ba'id. Katanya aku yang akan menjamin bagi harga unta tersebut. Ra'aitu wajha rajulin mithlal qamar lailata badri la yakhisu bikum. Aku sesungguhnya aku lihat muka lelaki seumpama bulan pada malam purnama, yang mana la yakhisu bikum, yang tidak akan menipu dan juga mengkhianati kamu. Jadi di sini cerita ini ada dalam banyak menceritakan tentang kisah bagaimana Nabi SAW beli unta daripada seorang Badui inilah, daripada seorang Badui. Jadi jadi katanya Badawi itu cubalah untuk kita kata macam mengelak lah, cuba untuk berdalih, padahal benda itu telah dibayar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang menjadi saksi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan saya akan jamin, kata orang ini bukan orang yang menipu. Muka Nabi sallallahu alaihi wasallam seumpama bulan pada malam purnama dan bukan orang yang menipu. Fa asbahna faja'a rajulun bitamrin. Maka pagi itu maka datanglah lelaki itu dengan tamar. Katanya ana rasulillahi ilaikum. Aku ini utusan Rasulullah kepada kamu. Ya'murukum an ta'kulu min hadha tamri. Dia suruh kamu makan daripada tamar ini. Wa taktalu hatta tastawfu. Dan kamu sukat. Ikta, kamu sukat dan kamu sempurnakan sukatan bayaran tadi. Fafa'alna. Lalu kami pun buat. Jadi dalam kisah ini makna Nabi SAW itu apabila dia nak bayar lah dengan tamar, maka bayaran itu belum dapat dibayar lah kerana perlu balik ke Madinah. Jadi pemilik kepada unta tadi dia perlukan keyakinan bahawa betul tak Nabi ini akan bayar. Maka orang ni kata Jami' ni akan bayar ni. Rasulullah ini bukan orang menipu, dia akan bayar. Maka keesokan hari itu dia utusan Rasulullah bawa datang tamar, diberi kepada pemilik unta tersebut untuk disukat, disuruh makan. Makan, ambil lah banyak mana nak dan sukat untuk sebagai bayaran. Wa fi khabaril
Al-Julanda Maliki Umman. Ini raja kepada negeri Umman. Lamma balaghahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'uhu ila al-Islam. Apabila sampai berita bahawa Nabi menyeru dia untuk masuk Islam. Qala Julanda, berkata dia, wallahi laqad dallani ala hadha an-nabiyil ummi annahu la ya'muru bi khairin illa kana awwala akhidhin bihi. Sesungguhnya telah menunjuk kepadaku, sampai kepadaku berita tentang lelaki ini, lelaki yang ummi ini, bahawa beliau tidak akan menyuruh kebaikan kecuali dialah orang yang pertama melakukannya. Wala yanha an syai'in illa kana awwala tarikin lahu, dan beliau tidak akan larang sesuatu kecuali dialah yang pertama meninggalkannya. Wa annahu yaghlibu wala yabtaru. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yaghlibu wala yabtaru. Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi ini menang dalam peperangan, mengalahkan musuhnya. Wala yabtar, tapi Nabi tidak berbangga dan juga tidak tinggi diri. Wa yughlabu fala yadjar, dan kadang-kadang Nabi yughlabu, kalah dalam peperangan, tapi Nabi tidak rasa yadjar, tidak rasa tersempit, tidak rasa susah hati. Yafi bil ahdi, beliau ini baginda Nabi lah. Dia cerita tentang Rasulullah ni. Bahawa Julanda ini, Raja Umman ini, dia dapati daripada kitab-kitab terdahulu ni sifat ini ada pada Nabi ni. Apa lagi sifatnya? Yafi bil ahdi, dia menyempurnakan janji. Wa yunjizu al mau'ud, dan dia laksanakan apa yang dijanjikan. Wa ashhadu annahu nabi, dan aku saksikan bahawa Muhammad ini, rajulin ni, Nabiul Ummi ni, itu seorang Nabi. Wa qala Niftawaihi, berkata Niftawaih fi qawlihi ta'ala, yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar, hampirlah minyaknya itu bercahaya walaupun belum disentuh oleh api. Ini cerita berkaitan dengan surah Nur ni. Apa nama ni? Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Cerita tentang bagaimana cahaya itu cahaya daripada minyak daripada zaitun. Apa di sini dia kata? Hadza mathalun darabahu Allah Ta'ala li Nabihi alaihi salam. Ini satu contoh perumpamaan yang Allah Ta'ala buat berkaitan dengan Nabi. Yaqulu yakadu manzaruhu yadullu ala nubuwatihi. Jadi dia tafsirkan bahawa yakadu zaituhu yudhi'u walau lam tamsashu nar, ialah hampir-hampir rupa Nabi, zahir Nabi itu menunjukkan kepada kenabian baginda. Wa illam yatlu Qur'anan, walaupun Nabi belum tidak baca Quran sekalipun, mazhar dan rupa Nabi itu menunjukkan bahawa dia itu Nabi. Kama qala Ibn Rawahah, law lam takun fihi ayatun mubayyinah lakana manzurahu yunbika bil khabari. Kalaulah tidak ada padanya ayat-ayat yang terang, yakni Al-Quran, nescaya rupa Nabi itu telah menceritakan kamu tentang Al-Khabar, tentang berita, yakni tentang kerasulannya. Wa qad ana an na'khudha, dan sekarang ni telah sampailah masa bahawa kita akan mulakan fi dzikrin nubuwah wal wahyi wa risalah, pada menyebut kenabian, wahyu dan kerasulan. Wa ba'dahu fi mu'jizatil Quran, kemudian selepasnya kita akan sebutkan tentang mukjizat Quran. Wa ma fihi min burhanin wa dalalatin, dan apa yang ada dalam Quran itu tentang burhan, bukti-bukti dan juga dalil-dalil. Faslun fi nubuwati war risalati wal wahyi, fasal pada menyatakan kenabian, kerasulan dan juga wahyu. I'lam anna Allah jalla ismuhu qadirun ala khalqil ma'rifati fi qulubi ibadih. Ketahuilah kamu bahawa Allah Ta'ala yang maha mulia namanya itu mampu untuk mencipta ma'rifah dalam hati hambanya. Wal ilmi bidhatihi wa asma'ihi wa sifatihi, dan Allah Ta'ala mampu menetapkan dan menciptakan ilmu tentang zatnya, namanya dan sifatnya. Wa jami'i taklifatihi,
dan keseluruhan taklifannya ibtidaan secara langsung. Duna wasitatin, tanpa ada wasitah. Dari segi mampu, Allah Ta'ala boleh sahaja untuk mencampurkan dalam hati manusia ini makrifah dan juga segala taklif syarak itu tanpa ada perantaraan. Lau sya'a, kalau Tuhan nak. Kama hukiya an sunnatihi fi ba'dil anbiya. Sebagaimana dihikayatkan tentang sunnahnya pada sebahagian para nabi. Apa yang Allah Ta'ala tetapkan sebahagian para nabi, Allah Ta'ala langsung beri kepada, campurkan apa yang Tuhan nak wahyukan dalam hati. Wa dzakarahu ba'du ahli tafsir fi qawlihi, dan Allah Ta'ala sebutkan dan menyebutkan perkara ini oleh sebahagian ahli tafsir pada firman Allah Ta'ala, وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُحْيَى بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. Tidak adalah patut bagi seorang manusia itu bahawa dia bercakap dengan Allah, bahawa Allah berbicara dengannya secara langsung kecuali melalui wahyu. Itu. Jadi di sini sebahagian ulama menafsirkannya bahawa illa wahyan, dengan cara apa? Dengan cara dicampurkan dalam hati secara langsung. Wajaizun an yusila ilaihim jami'a dzalika biwasitatin, dan harus juga Allah Ta'ala sampaikan ke semua itu dengan ada perantara, tuballighuhum kalamahu, yang menyampaikan kepada mereka kalam Tuhan, apa yang Tuhan nak sampaikan. Wa takunu tilkal wasitah, dan perantaraan itu sama ada imma min ghairil bashar, selain daripada manusia, kal malaikati ma'al anbiya, sebagaimana malaikat bersama para nabi, itu wasitahnya malaikat. Au min jinsihim, ataupun daripada jenis mereka sendiri, kal anbiya'i ma'al umam, seumpama para nabi bersama umat, itu perantaraannya para nabi. Wala mani'a li hadza min dalilil aqli, tidak ada yang menghalang ini daripada dalil akal. Jadi sekarang ni pengarang menyebut dulu apa konsepnya, asasnya. Dari segi hukum akalnya, Allah Ta'ala langsung boleh nak wahyukan langsung kepada setiap orang tu tanpa ada perantaraan. Boleh. Dan Allah Ta'ala boleh juga nak menyampaikan wahyunya melalui perantaraan, sama ada daripada malaikat ataupun daripada manusia, di kalangan manusia itu sendiri, para nabi. Dari segi hukum akalnya tidak ada yang memustahilkan itu. Tapi yang berlakunya macam mana? Yang berlakunya memanglah kita ini ambil melalui perantaraan Nabi. Nabi SAW ada sebahagiannya ambil melalui perantaraan Sayyidina Jibril. Wa idza jaza hadza wa lam yastahil, apabila perkara ini harus dan tidak mustahil, waja'atir rusulu, dan telah datang para rasul, bima dalla ala sidqihim, dengan perkara yang menunjukkan kebenaran mereka, min mu'jizatihim, daripada mu'jizat mereka, wajib tasdiquhum, maka wajib kita membenarkan mereka, fi jami'i ma atau bihi, pada setiap perkara yang mereka bawa datang. Li'annal mu'jiza ma'at tahaddi minan nabi, kerana mu'jizat bersama ada tahaddi, ada cabaran. Dicabarkan, ada cabaran daripada para nabi itu, qaimun maqama qouli ta'ala, dia menempati seumpama Allah Ta'ala berkata, sadaqa abdi fa'ati'uhu wattabi'uhu, benarlah hambaku ini, kamu taatlah dia dan ikutlah dia. Jadi ini juga maklum dalam pengajian kita mengaji akidah kan, ceritakan tentang mukjizat pada bahagian kenabian itu. Dalam mukjizat itu ulama takrifkan atau menceritakan bahawa dia perkara yang mencari adat. Tapi mukjizat itu dia seumpama apabila Tuhan beri kepada Nabi mukjizat, dia itu pengakuan daripada Allah. Seakan-akan Allah Ta'ala kata, benarlah hamba-Ku ini. Sadaqa abdi fi kulli ma yuballighu anni. Benarlah hamba-Ku ini pada setiap perkara yang disampaikan daripada-Ku. Wa syahidun ala sidqihi, dan bukti kepada kebenarannya, fi ma yaquluhu, pada perkara yang dia katakan. Wa hadza kafin, dan ini telah cukup. Wa tatwilu fihi kharijun anil ghara, dan kita panjangkan, kata Syekh Qadhi Iyad di sini, kalau kita panjangkan perbahasan ini, itu telah keluar daripada tujuan kita. Faman arada tatabbu'ahu, siapa yang ingin mencari tentang perkara ini,
tentang mukjizat dan perkara yang berkaitan itu, nak tatabuk, nak mencari-cari masalah ini secara panjangnya, wajadahu mustawfan fi musannafati a'immatina rahimahumullah, maka dia akan dapati perkara itu telah mustawfa, telah dibincangkan secara panjang dalam kitab-kitab tulisan para imam kita. Wan fan nubuwatu fi lughati man hamaza. Okay, sekarang ni dia masuk kepada istiqaq, asal ambilan perkataan nubuwah itu. Apa makna pada bahasa itu? Fan nubuwatu fi lughati man hamaza. Nubuwah itu pada lughah, bahasa orang yang membaca dengan hamzah. Jadi nubuah, dia dalam qiraat ni, qiraat ini mutawatir, ada baca nubuwah, ada baca nubuah. Maka ada hamzah, itu hamazah itu. Jadi an-nabiyyu, ada baca an-nabiyyu aula bil mu'minin, ada baca an-nabiyyu aula. Jadi pada bahasa atau lughah orang yang membaca dengan hamzah, maka an-nubuwah itu ma'khuzatun minan naba', diambil istiqaq, kata asal, kata ambilannya daripada an-naba'. Wa huwal khabar, yang memberi makna khabar, berita. Wa qad la tuhmazu ala hadha at-ta'wil tashilan, kadang-kadang tidak dibaca dengan hamzah atas takwilan atau tafsiran ini, tapi bukan kerana bukan hamzah, kerana dibaca tashil. Jadi nubuwah, jadi nabi, an-nabiyyu aula, an-nabiyyu aula. Jadi hamzah itu kalau dibaca muhaqqaqat, hamzah itu an-nabiyyu lah. Kadang-kadang setengah bacaan ataupun lughah dibaca dengan tashil, nubuwah. Jadi nubuah itu tahqiq, nubuwah itu dibaca dengan tashil. Ini dalam perbincangan ataupun lughah kabilah-kabilah Arab. Okey. Jadi ketika itu apa makna nubuwah? Wal makna anna Allah Ta'ala atla'ahu ala ghaibihi. Maknanya Allah menitlakkan, atla'a ni Allah Ta'ala menunjukkan, memberitahu kepada Nabi tentang perkara yang ghaib, perkara-perkara yang tersembunyi. Wa a'lamahu, dan Allah Ta'ala memberitahu dan mengajar kepada Nabi annahu nabiyuhu, bahawa dia itu Nabi Allah, utusan Allah. Fayakunu nabiyyun munabba'un, maka Nabi itu munabba', yang diberitahu. Fa'ilun bimakna maf'ul. Nabiyyun asalnya nabiyyun, fa'ilun, munabba' maf'ulun. Jadi fa'il bimakna maf'ul itu Nabi dengan maksud yang diberitahu. Itu satu. Aw yakunu mukhbiran amma ba'athahu Allah Ta'ala bi, ataupun dengan makna nubuah ini dengan makna Nabi ini mukhbiran, memberitahu tentang perkara yang Allah Ta'ala bangkitkan dengannya. Wa munabbi'an bima atla'ahu alaih, dan Nabi memberitahu kepada umat perkara yang Allah Ta'ala bukakan dan ajarkan kepadanya. Ini fa'ilun bimakna fa'ilun. Nabiun fa'ilun dengan makna fa'ilun, Nabi yang beritahu. Tadi maf'ul, Nabi diberitahu. Wa yakunu inda man lam yahmizhu. Okey, habis itu. Yang kedua, sepatutnya kalau eloknya tak bawa perenggan bawah lah. Sebab ini pandangan kedua ataupun wajah yang kedua asal perkataan nubuwah. Dia kata apa? Wa yakunu inda man lam yahmizhu minan nabwah. Di sisi orang yang lughah yang tidak membaca dengan hamzah, nubuwah, nabiyyu, an-nabiyyuna, maka perkataan nubuwah itu asal daripada nabwah. Apa maksud nabwah? Wa huwa martafa'a minal ardh, iaitu yang tinggi daripada bumi, iaitu kawasan tinggi, bukit, kawasan tinggi. Wa ma'nahu, maknanya apa? Anna lahu rutbatan syarifatan, bahawa bagi Nabi ni ada kedudukan yang mulia, yang tinggi. Wa makanatan nabihatan, dan tempat yang mulia inda maulahu, di sisi Allah Ta'ala, munifah, di sisi
Allah Ta'ala tempat yang tinggi. Fal wasfani fi haqqihi mu'talifani. Maka kedua-dua sifat itu pada hak Nabi itu dia kata bermesra-mesra. Mu'talifani makna serasi. Maknanya sama ada dengan apa? Sama ada dengan asal daripada nabak ataupun asal daripada nabuah. Kedua-dua itu serasi dan juga bermasukkan sesuai dengan Nabi SAW. Wa ammar rasul, okey, itu perkataan Nabi. Wa ammar rasulu fahuwal mursal. Rasul ni daripada kalau kita lihatnya dia itu ada memberi makna mursalun. Rasulun fa'ulun dengan makna mursalun, yang diutuskan. Walam ya'ti fa'ulun bimakna muf'al fil lughah illa nadiran. Tapi dia kata tidak datang binaan kalimah fa'ul dengan makna muf'al kecuali jarang-jarang. Antaranya sinilah. Rasul fa'ul. Tapi makna rasul apa? Mursal. Fa'ul dengan makna muf'al. Wa irsaluhu, dan utusannya ila amrullahi ta'ala lahu, suruhan Allah kepadanya, bil iblag, untuk menyampaikan, ila man arsalahu ilaih, kepada orang yang Allah Ta'ala utuskan kepadanya. Washtiqaquhu minat tatabu'i. Okay. Ishtiqaq kalimah rasul ini, irsal ini, ialah daripada ishtiqaq ni ambilan dia daripada makna tatabu', berturut-turut, mengikuti dan berturut. Wa minhu, daripada itu datangnya perkataan orang Arab sebut apa makna ja'an nasu arsala, telah datang manusia secara berantai-rantai, berturut-turut. Idza tabi'a ba'dhum ba'dha, apabila mengikut sebahagian mereka akan sebahagian yang lain. Apa maksud irsala? Makna orang ramai datang, seorang mari, orang lain ikut. Jadi itu makna irsal dengan makna tatabu'. Faka'annahu ulzima takrirat tabligh, seakan-akan pada makna itu, makna rasul itu dilazimkan, dimestikan berulang-ulang menyampaikan. Nabi disuruh sampai, lepas tu wahyu itu disuruh sampai, diteruskan lagi sampai berlaku pengulangan berturut-turut bagi tabligh, menyampaikan wahyu itu. Au ulzimatil ummatu ittiba'ahu, ataupun diwajibkan kepada umat untuk mengikut Nabi. Jadi itu antara makna yang terdapat pada perkataan Rasul. Waqtalafal ulama, maka ulama khilaf, halin nabiyyu war rasulu bima'nan au bima'nayain, adakah Nabi dan Rasul ni dengan satu makna, bima'nan ay bima'nan wahidin, satu makna atau dua makna? Adakah makna berbeza atau makna yang sama? Faqilahuma sawa, ada mengatakan bahawa dua-dua itu makna sama. Wa asluhu minal imba', dan asalnya daripada perkataan imba' wa huwal i'lam, pemberitahuan. Jadi Nabi ni asal daripada imba'. Imba' ni ialah memberitahu, sama dengan Rasul. Wastadallu, mereka berdalilkan dengan firman Allah Ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin wala nabiyyin, tidak kami utuskan sebelum kamu daripada Rasul, juga tidak daripada para Nabi. Faqad athbata lahuma ma'an al-irsala, maka Allah Ta'ala mensabitkan kepada dua-duanya irsal. Wa ma arsalna min rasul wala nabi, Rasul pun arsalna, Nabi pun arsalna. Jadi Allah Ta'ala menyatakan bahawa irsal ini pada Rasul dan Nabi kedua-duanya, menunjukkan sama. Qala wala yakunu nabi illa rasulan, jadi mereka mengatakan tidak adalah Nabi kecuali Rasul, wala Rasul illa nabiyan, dan tidak ada Rasul kecuali dia tu Nabi juga. Ini pandangan yang pertama. Wa qila huma muftariqani min wajhin, kata satu pandangan bahawa dua kalimah tersebut, Nabi dan Rasul ini berbeza daripada wajah, daripada aspek dan sisi. Kenapa? Idh qad ijtama'a fin nubuwati, kerana berhimpun
kedua-dua itu pada an-nubuwati allati hiya littila'u 'alal ghaib, kenabian yang mana dengan makna Allah memberitahu dia perkara ghaib, wal i'lamu bi khawassin nubuwatihi, dan memberitahu dengan khusus kenabian, perkara-perkara khusus kenabian, awir rif'ati, ataupun ketinggian, lima'rifati dzalik, kerana sebab dia mengetahui perkara itu, wa hauzi darajatiha, dan kerana dia mendapat darjatnya, waftaraqa, dan berbeza kedua-dua lafaz tersebut, fi ziyadatir risalati lirrasul, pada lebihnya risalah itu diberi kepada rasul. Apa itu apa yang diberi itu? Wahwal amru bil inzari wal i'lam kama qulna, iaitu arahan supaya memberi peringatan dan memberitahu sebagaimana yang kami sebutkan sebelum ini. Jadi pandangan kedua mengatakan bahawa antara kalimah ataupun lafaz rasul dan nabi ni ada beza, yang mana kedua-dua nabi dan rasul ini dia bersama pada masalah mereka itu diberitahu tentang perkara ghaib dan mendapat kedudukan yang tinggi. Adapun rasul ini dia khusus ada penambahan ciri atau sifat yang lebih, iaitu disuruh beritahu. Irsal dengan makna disuruh memberitahu dan menyampaikan. Wa hujjatuhum, dalil mereka, minal ayati nafsiha, daripada ayat yang sama juga. At-tafriqu bainal ismain, bahawa Allah Ta'ala membezakan antara dua nama. Tuhan kata, wa ma arsalna min qablika mir rasulin wala nabi. Jadi diatafkan nabi di atas rasul, daripada rasul dan tidak daripada nabi. Jadi wal atfu yadullu ala al mughayarah. Pada kaedahnya ataf ini menunjukkan berbeza. Bila diatafkan nabi di atas rasul, makna nabi itu bukan rasul. Walau kana syai'an wahidan, kalau kedua-dua tu satu perkara, lama hasuna takraruha, nescaya tidak sepatut, tidak eloklah untuk diulang, fil kalamil baligh, pada kalam yang balaghah dan juga makna sastranya tinggi. Jadi Quran ini kalam perkataan yang duduk pada tahap balaghah dan juga sastra yang tinggi, tiba-tiba berlaku pengulangan. Itu satu benda yang tidak patutlah. Tidak berlaku sebegitu, maka tentulah makna nabi itu lain daripada rasul. Qalu, mereka kata, wal makna ayat itu apa? Wa ma arsalna min rasulin ila ummah, tidak kami utuskan seorang rasul kepada sesuatu umat, au nabiyyin laisa bimursalin ila ahad, ataupun tidaklah kami utuskan seorang nabi yang tidak diutuskan pada siapa-siapa pun. Jadi mereka mengkhususkan nabi itu kepada apa? Kepada seorang yang menerima wahyu yang tidak diutuskan, dan rasul itu kepada yang diutuskan. Wa qad dhahaba ba'dhum ila anna rasula, telah datang sebahagian daripada para ulama menyatakan, ini pandangan lain pula ini, ila anna rasula man jaa bi syar'in mubtada, rasul itu seorang yang datang membawa syariat yang mubtada ni, syariat baru yang mula-mula. Wa man lam ya'ti bihi nabiyyun ghairu rasulin, dan orang yang tidak datang dengannya nabi selain daripada rasul. Nabiyyun mana? Wa man lam ya'ti bihi, dan orang yang tidak bawa datang dengan syariat baru itu, orang itu dipanggil apa? Nabiyyun ghairu rasulin. Dia itu nabi yang bukan rasul. Jadi rasul ini khusus kepada mereka yang membawa syariat. Adapun yang diutuskan tapi tidak ada syariat yang baharu, maka itu nabiyyun ghairu rasul, dipanggil nabi yang bukan rasul. Wa in umira bil iblaghi wal inzar, walaupun disuruh untuk menyampaikan dan memberi amaran. Jadi ini juga satu pandangan was-sahihu, dan pandangan yang sahihnya. Jadi qadhiyah ini setelah dibentangkan beberapa pandangan, maka dia mengatakan bahawa memilih pandangan ni, kata yang sahih, wallazi alaihi jamma'ul ghafir, yang mana pandangan ini berjalan atas pandangan ini ramai di kalangan ulama, anna kulla rasulin nabi, bahawa setiap rasul itu nabi, walaisa kullu nabiyyin rasulan, tapi bukan semua nabi itu rasul. Jadi
pandangan yang biasa kita masyhur dan kita dengar, pandangan inilah yang mengatakan bahawa antara Nabi dengan Rasul tu berlaku umum khusus mutlak. Maksudnya setiap Rasul pasti dia itu Nabi, tapi bukan semua Nabi itu Rasul. Kerana Nabi itu lebih umum lagi, Rasul itu lebih khusus. Nabi yang disuruh untuk sampaikan dan diwajibkan untuk menyampaikan itu dipanggil Rasul. Nabi lagi Rasul. Nabi yang tidak disuruh sampaikan, Allah Ta'ala wahyu semata-mata kepada dia, dia panggil Nabi saja. Nabi yang bukan Rasul. Jadi umum khusus mutlak. Okay. Wa fi hadithi Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, tinggal sikit. Wa awwalur rusuli, dan Rasul yang pertama ialah Adamu, wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadithi Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu anna al-anbiya'a mi'atu alfin wa arba'atun wa ishruna alfi nabi. Dalam riwayat Abi Dzar ada menceritakan bahawa bilangan Nabi itu 100,000, 24,000 Nabi, 124,000 Nabi. Satu laksa, dua keti, 4,000, 124,000, 124,000 Nabi. Wa dzakara ini dalam kitab Jawi sebut seketi 2 laksa 4,000. Seketi 2 laksa 4,000. Itu kita panggil penjodoh, kita panggil apa? Bilangan. Ada dalam bahasa Melayu kita, seketi 2 laksa 4,000. Laksa itu makna puluh ribu. Bukan laksa yang dimakan tu. Itu laksa tu ada 2 jenis, kuah putih dengan kuah merah. Laksa ni satu sukatan ataupun bilangan yang digunakan, tapi orang sekarang jarang gunalah. Wa dzakara anna rusulah, dan disebut dalam hadis itu bahawa Rasul minhum 313, 313, makna 313 orang Rasul. 313. Wa awaluhum Adam alaihi salam, yang paling awal Nabi Adam. Faqad bana laka, telah nyata bagi kamu makna nubuwati wa risalah, makna kenabian dan kerasulan. Walaisata indal muhaqqiqina dzatan lin nabi, dan kedua-dua itu di sisi ulama muhaqqiqin bukan zat bagi diri Nabi. Wala wasfa dzatin, dan bukan sifat zat. Maksud apa? Kerasulan dan kenabian ini satu anugerah yang Tuhan beri. Dia mendatang. Dia bukan zat yang asal wajib pada diri seseorang itu. Bukan zat yang wajib pada diri seseorang Nabi. Nampak tak? Kenabian dan kerasulan ni ialah satu kemuliaan yang Tuhan beri. Jadi sifat tu sifat mendatang. Dia bukan diri sifat zat Nabi. Tak. Ini kalau ikutnya ini perbahasan ilmu kalam sikit lah. Bukan diri zat sifat Nabi tu sendiri. Difitrahkan gitu, bukan. Dan dia bukan sifat zat yang mesti ada. Tapi dia tu sifat yang Tuhan beri anugerah. Walam takun nubuwatan muktasabah walau raqa fil khairi a'la aqabah. Bukan dia boleh diusahakan. Badzaka fadlullahi yu'tihi liman yasha'u jallallahu wahibul minan. Dia kata badzaka fadlullah, itu kemuliaan dan kelebihan yang Allah Ta'ala beri kepada siapa? Yu'tihi. Badzaka fadlullahi yu'tihi liman, yang Allah Ta'ala beri liman, kepada siapa? Yasha'u jallallahu sahibul minan, kepada siapa yang Tuhan nak, maka Allah Ta'ala lah empunya anugerah yang beri kepada siapa yang dia nak. Nampak? Okey. Ini nak menolak apa? Khilafan lil karamiyah, nak menolak kepada pandangan karam. Karamiyah. Muhammad bin Karam ni, As-Sijistani. Dia ini Muhammad bin Karam, seorang ahli bid'ah lah ni. Dia mengatakan kerasulan dan kenabian itu sifat zat diri Nabi itu dah. Bukan hak Tuhan bagi, bahkan dia itu wajib pada diri itu bersifat dengan sifat gitu. Nampak tak? Bukan anugerah daripada Tuhan. Ni Karamiyah ni mazhab, satu mazhab antara dia mazhab tashbih jugalah. Dia juga mazhab tashbih. Mengatakan Tuhan ini ada penyerupaan dia dengan makhluk. Okey. Wa fi tatwilin lahum, dan pada mereka ini membincang, memanjangkan hujah. Wa tahwilin, dan mereka ini melakukan tahwil. Tahwil ini makna
menghiasi kebatilan, melakukan kesamaran, laisa alaihi ta'wil, yang tidak perlu kita sandar dan kita ambil. Jadi perkataan mereka itu perkataan yang silap, batil dan tidak perlu kita ambil, hendaklah ditolak. Okey. Itu berkaitan dengan nubuwah dan juga risalah. Wa ammal wahyu, adapun wahyu itu, fa asluhu al-isra, makna asal wahyu itu ada makna isra, laju. Falamma kana an-nabiyyu, dan tatkala Rasulullah SAW yatalaqa ma ya'tihi min rabbih, dia menerima apa yang datang daripada Tuhannya, bi'ajalin, dengan segera, dengan cepat, sumya wahyan, maka dinamakan wahyu, kerana apa yang diterima tu cepat. Tak perlu dah, tak ada hanging, tak berlaku tersekat di mana-mana. Tak sampai. Kenapa tak sampai? Korea ada masalah, lockdown ataupun kawasan kena sanitasi. Tak ada. Wahyu berlaku langsung dengan segera. Wa sumiyat anwa'ul ilhamati wahyan, dan dinamakan jenis-jenis ilham itu wahyu juga. Tashabbuhan bil wahyi ila nabi, kerana ada tasyabuh, nak menyerupakan dengan wahyu pada nabi. Kerana apa? Kerana sebab segera dan cepat itu. Jenis-jenis ilham itu, wa auhayna ila ummi Musa, wa auhayna ila nahli, kami wahyukan kepada nahal, kepada lebah. Allah Ta'ala wahyu kepada lebah. Wahyu bukan maksud istilah, bukan maksud lebah tu jadi rasul, jadi nabi sebab terima wahyu. Wahyu dengan maksud Tuhan beri fitrah yang langsung daripadanya. Nampak? Wasumiyal khatti wahyan, dinamakan khat, tulisan itu wahyu. Li sur'ati harakati yadi katibi, kerana cepatnya tulisan tangan penulis. Wa wahyul hajib, dan dinamakan wahyul hajib wal lahzi. Itu dalam kitab Mustafa Sadiq Ar-Rifai, nama kitabnya Wahyul Qalam. Wahyul Qalam, tulisan. Jadi istilah penggunaan tu Arab memang luas lah. Kata Wahyul Qalam. Kalau orang yang mungkin baru belajar kata, kenapa qalam ini, kerana wahyu ni. Wahyul Qalam tu kerana pada tulisan itu, pada penggunaan bahasa Arab tu, mereka juga guna kalimah wahyu kepada tulisan itu. Okay. Kenapa? Kerana cepatnya gerakan tangan penulis. Wa wahyul hajibi wal lahzi, dan wahyu hajib. Hajib ni kening, lahzi ni hujung mata. Dipanggil juga wahyu. Kenapa? Sur'atu isyarati, kerana cepatnya isyarat. Kadang bercakap dengan digerakkan kening, digerakkan hujung mata. Ia memberi isyarat seumpama wahyu, kerana segera faham dan cepatnya sampai kepada orang. Nampak jadi luas dan tingginya bahasa Arab ini. Wa minhu qauluhu ta'ala, fa auha ilaihim an sabbihu bukratan wa ashiyya. Kami wahyukan, fa auha. Siapa wahyu ni? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria mewahyukan kepada mereka, kepada Bani Israel yang ada tu, ansabbihu, bahawa mereka bertasbih pagi dan petang. Siapa Nabi Zakaria apabila dia minta kepada Allah anak kan? Allah Ta'ala pun berikan wahyu supaya dia ada anak nanti namanya Yahya. Anak tak ada lagi, tapi Tuhan khabar dah, kamu akan dapat anak nama dia Yahya. Maka Nabi Yahya minta isyarat. Apa bukti bahawa isteri aku akan mengandung, aku akan dapat anak? Tuhan kata, kamu tak boleh cakap lepas tu. Kamu tak akan boleh cakap. Kecuali kamu nak cakap, kamu isyarat je. Maka Nabi Yahya bila keluar, dia tak boleh cakap dengan, jumpa dengan orang ramai tak boleh cakap. Jadi macam mana orang kata pelik dia ni? Maka dia bercakap dengan cara isyarat. Isyarat tu dinamakan auha. Allah Ta'ala guna kalimah auha. Nabi Zakaria mewahyukan, dengan maksud mengisyaratkan kepada mereka supaya bertasbih pada waktu petang dan juga waktu pagi. Ai au ma'a wa ramaza, mengisyaratkan, dan ramaza ni membuat isyarat lah. Wakila kataba, satu pandangan mengatakan dia tulis. Wa minhu qawluhu al-waha ay as-sur'ah, dengan maksud laju. Wakila aslul wahyi as-sir wal ikhfa, ada mengatakan asal makna kalimah wahyu tu daripada as-sir, rahsia, wal ikhfa, dan tersembunyi.
Wa minhu sumiyal ilhamu wahyan. Dari itulah dinamakan ilham itu wahyu, kerana ilham ni benda yang rahsia dan tersembunyi. Wa minhu qauluhu ta'ala wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Sesungguhnya syaitan itu mewahyukan kepada wali-wali mereka, kepada penolong-penolong mereka. Jadi syaitan pun buat wahyu. Wahyu dengan maksud membisikkan. Ai yuwaswisuna fi sudurihim. Syaitan ni mewaswaskan dalam hati mereka. Wa minhu qauluhu wa auhayna ila ummi Musa. Kami wahyukan kepada ibu kepada Nabi Musa. Wahyu ni bukan dengan makna beri wahyu kenabian, kerana Nabi mak Nabi Musa ni perempuan. Perempuan ni syarat Nabi ni lelaki. Apa? Jadi wahyu dengan maksud ulqiya fil qalbihi. Allah Taala campurkan dalam hati. Tuhan beri ilham kepada ibu Nabi Musa. Wa auhayna ila ummi Musa an ardi'i fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi. Bila suruh beranak, bila dah beranak tu ambil letak dia dalam tabut, dalam bekas, dalam kotak dan hanyutkan di sungai. Wa qad qila dzalika fi qouli ta'ala, dan disebut dan dikatakan demikian itu pada firman Allah Taala, wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahyan. Tidak ada mampu bagi seseorang manusia itu untuk Allah Ta'ala bercakap dengannya kecuali melalui wahyu. Ai ma yulkihi fi qalbihi duna wasitah. Apa yang Allah Ta'ala campurkan dalam hati seseorang tanpa ada perantaraan. Jadi 8 suku dah rasanya. Katanya faslun fi mu'jizatihi. Ini fasal pada menyatakan mu'jizat Nabi wa ma'nal mu'jizat dan makna mu'jizat. Jadi kebanyakan perkaitan ataupun apa yang kita belajar ini, semua itu kalau kita lihat dalam kitab akidah telah ulama bahaskan dengan lebih perinci dan lebih tuntas berkaitan aspek akidah dan juga keimanan kita, apakah makna kerasulan, kenabian, bilangan nabi dan rasul. Cuma di sini disebut secara ringkas ataupun secara aspek yang nak dipilih oleh Qadiyat yang berkait dengan bagaimana kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya rasa sekadar itu saja untuk pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung pada pagi esok. Kerana tidak ada soalan, kita tamatkan sini. Wallahu ta'ala a'lam. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.